Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kita pada minggu ini, pada minggu yang ke-30. Subjek sains iaitu kita akan belajar tajuk yang baru, sumber asas bahan. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pembelajaran murid akan dapat menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek. Yang kedua, mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya. Dan yang ketiga, menjelaskan pemerhatian tentang sumber asas bahan melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Kanak-kanak yang duduk di sekeliling meja akan bermain satu permainan. Guru meletakkan dompet kulit, pasu berisi bunga, mainan plastik dan wayar kuprem di atas meja. Guru meminta para pelajar memilih objek yang diperbuat daripada kapas. Pelajar pertama yang menjawab dengan betul adalah pemenang. Pelajar akan mendapat pen sebagai hadiah. Eddie menunding jari ke arah sapu tangan. Guru mengucapkan tahniah kepada Eddie. Guru meminta Eddie untuk menjelaskan mengapa dia memilih sapu tangan. Eddie memberitahu rakan-rakannya bahawa sapu tangan diperbuat daripada kapas yang dihasilkan oleh pokok kapas. Pokok kapas merupakan suatu sumber asas. Sapu tangan adalah objek yang diperbuat daripada kapas. Bahan tersebut adalah kapas. Kapas dihasilkan daripada pokok kapas yang merupakan sumber asas. Kulit dompet adalah objek yang diperbuat daripada kulit. Bahan tersebut adalah kulit. Kulit diperolehi daripada kulit haiwan seperti lembu. Pasu adalah objek yang diperbuat daripada kaca. Bahan tersebut adalah kaca. Kaca dihasilkan daripada pasir yang didapati daripada batuan. Barang mainan merupakan objek yang diperbuat daripada pelet plastik. Bahan tersebut adalah plastik. Pelet plastik dihasilkan daripada petroleum yang merupakan sumber asas. Wayar adalah objek yang diperbuat daripada logam kuprem. Bahan tersebut adalah kuprem. Kuprem diperolehi daripada batuan yang merupakan sumber asas. Sumber asas adalah bahan-bahan mentah yang diperolehi secara semula jadi daripada bumi. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Apakah sumber asas? Bumi kaya dengan pelbagai sumber asas. Sumber asas adalah bahan mentah yang diperolehi secara semula jadi daripada bumi. Contoh sumber asas terbahagi kepada 4, iaitu tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Apakah kegunaan sumber asas? Sumber asas menghasilkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pelbagai jenis objek. Contoh seperti sumber asas tiram, kita dapat sumber asasnya adalah mutiara dan objek yang boleh dibuat daripada mutiara seperti rantai mutiara. Baiklah, kita akan pergi kepada sumber asas satu demi satu. Sumber asas yang pertama, sumber asas daripada tumbuh-tumbuhan. Kayu, kapas dan getah adalah bahan-bahan yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Ia digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis objek seperti perabot daripada kayu, baju daripada kapas, tayar dan permainan daripada getah. Pokok kayu, tumbuh-tumbuhannya. Bahan-bahan yang kita dapat daripada pokok kayu, kayu. Dan objek yang dapat dihasilkan adalah meja. Tumbuh-tumbuhan seperti pokok kapas, kita dapat bahannya adalah kapas. Kemudian objek yang dapat dihasilkan adalah baju. Tumbuhan pokok getah, bahan-bahannya getah dan objek yang dapat dihasil adalah tayar. Sumber asas yang kedua, sumber asas daripada haiwan. Haiwan adalah sumber asas yang menghasilkan pelbagai jenis bahan seperti kulit, bulu, sutera. Sumber asas ni yang menghasilkan pelbagai jenis bahan. Kulit, bulu, sutera. Bahan-bahan ini digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis objek seperti
kasut dan jaket daripada kulit, tudung dan pakaian daripada sutera, kot bulu dan beg daripada kulit haiwan. Kita pergi kepada carta ni. Haiwan burung unta, bahannya adalah kulit. Kita dapat kulit daripada haiwan burung unta ni. Kemudian objek yang dapat dihasilkan adalah kasut. Kasut kulit burung unta. Haiwan kambing biri-biri, daripada kambing biri-biri kita dapat bulu biri-biri. Kemudian daripada bulu biri-biri itu kita dapat menghasilkan jaket atau baju panas. Okey. Haiwan ulat sutera, daripada ulat sutera, bahan-bahan yang kita dapat daripada ulat sutera, dia menghasilkan kokun sutera. Kokun sutera ni adalah kelongsong daripada bebenang seperti sutera yang melindungi larva. Misalnya rama-rama atau telur. Kemudian objek yang dapat dihasilkan daripada ulat sutera ni adalah kain sutera. Sumber asas yang ketiga, sumber asas daripada batuan. Batuan ialah sumber asas bagi bahan seperti logam dan tanih. Contoh logam adalah timah, emas dan kuprum. Perhiasan emas diperbuat daripada emas. Tanah liat, pasir dan batu kerikil adalah contoh-contoh tanih. Periuk tanah liat diperbuat daripada tanah liat. Okey, daripada batuan kita dapat dua sumber asasnya, iaitu logam dan tanah ataupun tanih. Logam, terdapat banyak logam, contohnya adalah emas. Kemudian daripada emas kita boleh menghasilkan objek seperti gelang tangan emas. Daripada tanah kita dapat tanah liat. Kemudian daripada tanah liat kita dapat menghasilkan objek iaitu periuk tanah liat. Sumber asas yang keempat, sumber asas daripada petroleum. Petroleum ialah minyak berwarna hitam yang diperoleh dari dalam tanah, yang dikorek, digali di dasar lautan ataupun di daratan untuk dijadikan petrol dan bahan-bahan lain. Petroleum terbentuk daripada hidupan yang mati berjuta-juta tahun dahulu. Petroleum, sumber asas. Kemudian kita dapat sumber asas bahannya, pelet plastik dan juga kain sintetik. Daripada pelet plastik kita boleh menghasilkan baldi. Daripada kain sintetik kita boleh menghasilkan payung. Kain sintetik ni bermaksud ia kalis air. Okay, kalau dia kena air dia tidak basah atau tidak menyerap air. Jadi dia boleh digunakan sebagai payung. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, sumber asas bahan terbahagi kepada 4. Yang pertama tumbuh-tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Tumbuh-tumbuhan sebagai sumber asas bahan inilah contoh pentil dakap. Pokok balak adalah tumbuhan. Sumber asasnya adalah kayu. Kemudian produknya ataupun objek yang dapat dihasilkan adalah almari kayu dan meja kayu. Pokok getah, sumber asasnya getah. Kemudian dapat dihasilkan tayar dan sarung tangan getah. Pokok kapas, daripada pokok kapas kita dapat sumber asasnya kapas. Kemudian daripada sumber asas ini kita dapat hasilkan objek baju dan tuala. Haiwan sebagai sumber asas bahan. Okey, lembu adalah sumber asas haiwan. Kemudian sumber asasnya daripada lembu kita dapat kulit lembu. Kemudian objek yang dapat dihasilkan kasut kulit dan dompet kulit. Okey. Daripada haiwan biri-biri kita dapat sumbernya bulu biri-biri. Daripada bulu biri-biri kita boleh menghasilkan objek atau produk seperti stoking, bulu biri-biri dan jaket. Daripada ulat sutera kita dapat sumber asasnya kokun sutera. Dan daripada kokun sutera ni kita dapat menghasilkan objek tali leher sutera dan baju sutera. Sumber asas yang ketiga, batuan. Daripada batuan kita dapat logam dan tanih. Kemudian daripada logam terbahagi kepada emas, kuprum. Daripada emas kita boleh menghasilkan produk rantai emas dan gelang emas. Kuprum kita boleh menghasilkan produk seperti duit shilling dan barang pewter. Barang pewter ni adalah barang yang tahan karat. Dia berkilat seperti warna perak. Okey.
Daripada tanah, sumber asasnya kita boleh dapat tanah liat dan pasir. Daripada tanah liat, kita dapat menghasilkan belanga, iaitu periuk tanah liat dan batu bata. Daripada pasir, kita boleh dapat menghasilkan cermin. Cermin dibuat daripada pasir. Ya, kaca dibuat daripada pasir. Sama seperti botol, kaca juga dibuat daripada pasir. Sumber asas yang keempat, petroleum. Daripada petroleum, kita dapat sumber asas plastik dan kain sintetik. Daripada sumber asas ini, plastik, kita dapat menghasilkan baldi plastik dan beg plastik. Daripada kain sintetik, kain yang kalis air, dan tidak menyerap air, kita dapat menghasilkan objek seperti payung dan juga kemah.